Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Hari RTM. Saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Kira-kira 8,000 penjawat awam Pahang bakal menerima bantuan khas Aidilfitri sebanyak RM1,000. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail pada majlis penyerahan baucer Muh Balik Peraya ke Pahang di Ibu Negara. Jelas beliau, bantuan khas itu akan dimaklumkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Zulkifli Yaakob. Malah bantuan tersebut akan diterima sebelum Hari Raya. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Wan Rusdi berkata, Kerajaan Pahang telah membelanjakan sebanyak RM100 juta menerusi bantuan prihatin Pahang sejak diperkenalkan pada 2022 hingga hujung tahun lepas. Beliau berkata antara yang disalurkan menerusi inisiatif itu ialah bantuan RM300 kepada bayi yang lahir di Pahang dan bantuan RM100 kepada setiap murid tahun 1. Selain itu, bantuan RM300 kepada setiap pasangan yang berkahwin kali pertama serta bantuan RM750 kepada setiap jemaah haji. Beberapa intervensi jangka panjang dan pendek dirangka Kementerian Pendidikan KPM bagi menyelesaikan isu kepadatan pelajar sekolah seluruh negara. Antaranya pembinaan dan penggunaan kabin, menyuraikan pelajar ke sekolah berdekatan supaya bilangannya dapat dikawal serta pembinaan sekolah-sekolah baru. Menterinya Farinah Sidik berkata sebanyak 26 buah pembinaan sekolah baru telah diluluskan dalam Belanjawan 2024. Menerusinya, ia diharap dapat mengurangkan kepadatan pelajar dan suasana kondusif dapat diwujudkan. Ada beberapa sekolah yang kita telah pun kenal pasti dari segi kapasiti muridnya yang ramai itu. Tapi sebab itu saya kata ia adalah pendekatan jangka masa pendek. Jadi jangka masa panjang itu mesti juga mereka harus bersekolah di bangunan sekolah yang selamat, kondusif untuk pengajaran. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Jaulah Ramadan KPM 2024 peringkat negeri Pulau Pinang di Sekolah Menengah Sungai Adrih, Nibong Tebal. Pelaksanaan subsidi bersasar yang bakal dilaksanakan tidak akan memberi kesan kepada pelaburan asing dalam negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ini kerana kebanyakan syarikat lebih melihat kepada dasar dan polisi yang dilaksanakan kerajaan. Walaupun subsidi itu ditarik untuk syarikat-syarikat besar ni, mereka tak juga pelabur-pelabur, dia akan bandingkan negara kita dengan negara yang lain lah. Dan negara kita ni memang masih lagi atraktif lah dari segi kosnya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Majlis Ihya Ramadan dan Iftar Perdana di Masjid Jami Al-Ansar Fikra Seberang Perak, Kampung Gajah. 121 projek persekutuan melibatkan peruntukan RM2.673 bilion akan dilaksanakan Jabatan Kerja Raya JKR Johor tahun ini. Dan selain itu, Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan Sekolah Kebangsaan Saintex Pasir Gudang Johor Bahru akan dibina menggunakan kaedah konkrit modular iaitu yang pertama seumpamanya dalam negara. Dan saya gembira apabila difahamkan SK Saintex Pasir Gudang menggunakan konkrit modular. Bangunan 4 tingkat Sekolah Kebangsaan Saintex Pasir Gudang, jika biasa-biasa 18 bulan, tetapi insya-Allah mereka akan menyiapkan dalam masa 8 bulan yang kesiap. Ini satu perkara baru dalam industri pembinaan negara kita. JKR Johor juga akan melaksanakan 40 projek negeri melibatkan nilai RM500.2 juta dengan 1 projek telah siap. Manakala 28 projek dalam fasa prakontrak dan 11 projek dalam fasa pembinaan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Johor, Johor Bahru. Dalam pada itu, Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan projek pelebaran jalan di Lebuh Raya Utara Selatan di Johor bakal diperluaskan lagi untuk fasa Sedenak hingga ke Air Hitam melibatkan jarak 37 km.
Perluasan projek itu melibatkan tambahan jarak 17 km daripada jarak asal 20 km dari Sedenak ke Simpang Renggam. Keputusan dibuat selepas penilaian nilai yang dijalankan pihaknya mendapati peruntukan RM931 juta yang diterima bagi projek itu mampu memperluas jarak pelebaran jalan di lebuhraya itu hingga ke Air Hitam. Bagi fasa Senai Utara hingga Sedenak, pelebaran jalan akan melibatkan kos RM525 juta dengan jarak 21 km. Kesemua projek berkenaan akan bermula pada tahun ini dengan sasaran keseluruhan pelebaran jalan dari Senai Utara hingga Yong Peng Utara. Kemasukan pelancong dari China ke Malaysia meningkat sebanyak 150% bagi suku pertama berbanding tahun lalu. Ketua Pengarah Lembaga Pergalakan Pelancongan Malaysia, Manoharan Priyasami berkata jumlah sebenar akan diumum kelak. As of tahun lepas, kita telah mencapai 1.47 million daripada China, dan bagi tahun ini, suku tahun yang pertama, Januari dan Februari telah menunjukkan peningkatan lebih daripada 150%. Jadi dari segi figure nanti kami akan adakan absolute figure nanti kami akan maklumkan kelak lah. Jelasnya bagi mencapai sasaran 5 juta pelancong Cina ke Malaysia sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, pelbagai usaha dijalankan, termasuk menambah laluan penerbangan baharu. Beliau berkata demikian pada sidang media di Sepang. Setakat ini, lebih 10.85 juta individu telah dikemaskini maklumat dalam sistem padu. Jumlah itu bersamaan dengan 48.3% daripada jumlah keseluruhan 21.96 juta mereka berumur 18 tahun ke atas. Sementara itu, di Perak, seramai 1.09 juta penduduk telah mendaftar sistem pengkalan data utama padu. Jumlah itu melebihi 50% daripada keseluruhan 1.8 juta penduduk yang layak mendaftar di negeri itu. Esko Komunikasi, Multimedia dan NGO Perak, Muhammad Azlan Hilmi berkata, beliau yakin kerajaan mempunyai mekanisme tertentu bagi menangani individu yang keciciran dalam pendaftaran padu. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan Masjid Cyberjaya 10. Perasmian berlangsung di Majlis Berbuka Puasa Sultan Selangor bersama rakyat serta penyampaian sumbangan Hari Raya di Cyberjaya. Turut berangkat Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin dan Raja Muda Selangor, Tengku Amirul Shah. Berkonsep terbuka dan malar hijau, Masjid Cyberjaya berkeluasan 5 ekar itu mampu memuatkan sehingga 4,000 jemaah dalam satu masa. Dalam majlis itu, baginda turut menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada 544 penerima dari daerah Sepang. Hadir sama Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Tahniah RTM atas perjalanan RTM selama 78 tahun. Semoga RTM terus unggul menyebarkan maklumat yang sahih dan tepat, membina masyarakat bermaklumat dan membawa Malaysia ke hadapan. Teruskan kecemerlangan industri penyiaran negara. RTM, teman setia anda. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.